Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. ولا تصح الطهارة بما تطهر به من حدث أو نجس. تنبيه: لو أدخل المتوضئ يده بعد غسل وجهه جميعه مرة أو الجنوب بعد النية في ماء دون الكلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضر، wa illam yanwi al-ightiraf sara al-baqi musta'malan. Baik, masih lagi dalam perbicaraan air. Kata musannif rahimahullah, wala tasihhu at-taharatu bima tutahhira bihi min hadatsin aw najasin ataupun najisin. Maksudnya tidak sah bersuci dengan barang ataupun dengan sesuatu, maksudnya dengan air lah. Tidak sah bersuci dengan air yang telah digunakan, yang telah disucikan dengannya, yang telah digunakan untuk taharah dengannya, dengan air tadi, daripada hadas ataupun najas. Maksudnya air yang dah kita gunakan untuk membersihkan najis, atau air yang telah kita gunakan untuk mengangkat hadas, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk mengangkat hadas ataupun untuk menghilang ataupun untuk membasuh najis. Jadi ini musannif rahimahullah, dia mula nak bercakap pula tentang air musta'mal. Jadi air kita bagi kepada tiga kan. Ada air yang tahur, air yang tahir dan air yang najis. Air yang tahur iaitu air yang suci lagi menyucikan. Jadi air itu suci pada diri dan juga dia menyucikan yang lain. Air yang tahir, dia suci, diri air itu suci tapi dia tidak menyucikan yang lain. Dan air yang suci terbahagi kepada dua. Air yang mutaghayyir. Air yang mutaghayyir disebabkan mukhalid dan perubahan tersebut. Air yang berubah disebabkan mukhalid, sesuatu benda yang bercampur dan sebati dengan air, dan perubahan tersebut perubahan yang banyak yang mengubah nama air itu, seperti mana kita jelaskan dalam pengajian lepas. Dan yang kedua, air musta'mal. Air musta'mal ni kita belum sentuh lagi. Jadi dalam matan ni musannif rahimahullah nak sentuh tentang air musta'mal. Kata syarih, summa syara'al muallifu rahimahullah fil kalam 'alal ma'il musta'mal. Faqal. Kemudian mula musannif rahimahullah fil kalam, mula musannif dalam nak cakap macam mana ni? Wasana samat. Mana mula musannif nak membincangkan ataupun mula dia nak berbicara tentang air musta'mal. Faqala wala tasihhu at-taharatu bima tutahhira bihi min hadatsin aw najisin. Ay la tasihhu at-taharatu li raf'i hadatsin aw izalati najisin bil ma'il musta'mali fi raf'il hadatsil akbar aw al asghar, wala bil ma'il musta'mali fi izalati najasati walau ma'fuwan anha kadamil baraghith. Maksudnya tidak sah bersuci untuk mengangkat hadas atau untuk menghilangkan najis dengan air yang telah digunakan pada mengangkat hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Au izalati najasin, dan tidak boleh juga wala bil ma'il musta'mal, dan tidak boleh juga dengan air yang telah digunakan fi izalatin najasah. Air yang tidak boleh juga dengan menggunakan air yang telah digunakan pada menghilangkan najis, walaupun najis tu najis yang dimaafkan. Contohnya kadamil baraghis, darah apa? Darah
Baraghis ni kutu kan. Tak salah kutu. Jadi dia punya darah tu dimaafkan. Lepas tu kita basuh darah yang dimaafkan tersebut. Kan? Ataupun darah yang sedikit dimaafkan. Jadi kita basuh darah tersebut. Jadi air yang telah digunakan untuk membersihkan darah tadi itu tidak boleh lagi digunakan untuk mengangkat hadas dan tak boleh lagi digunakan untuk membasuh najis yang lain. Okey, jelas wa yushtaratu likaunil ma'i musta'malan fi raf'il wa yushtaratu likaunil ma' musta'malan fi raf'il hadas. Syarat-syarat yang berikut. Dia kata disyaratkan bagi keadaan air itu jadi musta'mal. Pada mengangkat hadas disyaratkan beberapa syarat. Ada 4 syarat disebut kat sini. Yang pertama, an yusta'mala fi fardhi taharah. Yang pertama, air tersebut digunakan pada taharah yang fardu. Digunakan pada taharah yang fardu. Wa huwa ma'ul marratil ula fi wudu'i wajibin aw ghuslin. Iaitu air yang kali pertama tu, basuhan pertama. Kalau basuh muka, basuhan pertama. Basuh tangan, basuhan pertama. Sapu kepala, sapuan pertama. Basuh kaki juga basuhan yang pertama. Kalau mandi, basuhan yang pertama pada badan tu, pada keseluruhan badan. Itu basuhan, kita kata basuhan yang mengangkat hadas. Basuhan yang mengangkat hadas. Adapun basuhan kedua, basuhan yang ketiga itu sunat sahaja. Itu basuhan yang sunat, bukan basuhan yang mengangkat hadas. Air yang gugur daripada basuhan yang kedua dan juga basuhan yang ketiga, air itu tidak dikira sebagai musta'mal. Tidak dikira sebagai musta'mal. Kita sebut juga bahasa Melayu kita air yang telah digunakan, tapi dia bukanlah maksudnya air musta'mal yang kita bincang ni. Air yang tak boleh pakai untuk bersuci ni. Yang kedua, an yakunal ma'u qalilan. Air itu sedikit. Air yang digunakan itu sedikit. Maksud air sedikit apa? Air yang kurang daripada 2 qalah. Madunal kullatain. Iaitu air yang kurang daripada 2 qalah. Air yang banyak, air yang sampai ukuran 2 qalah dan lebih. Itu beza air sedikit dan air banyak. An yakunal ma'u qalilan bi khilafil ma'il kathir. Bersalahan air yang banyak. Fa innahu la yu'tabaru musta'malan. Maka sesungguhnya air yang banyak itu tidak diiktibarkan sebagai musta'mal. Jadi kalau kita pakai air yang banyak, lebih daripada 2 qalah, maka tak ada masalah. Kita terjun dalam kolam, kan? Kolam dalam kolah ke, air lebih daripada 2 qalah. Lepas tu kita niat mandi wajib, lepas tu kita keluar daripada kolah tersebut. Jadi air dalam kolah tu masih lagi boleh dibuat untuk bersuci, untuk berwuduk, nak mandi pula boleh, nak basuh najis pun boleh. Sebab apa? Air tu air yang banyak. Jadi syarat dia air itu sedikit. Air itu sedikit. Tapi kalau kita ambil air dalam kolah tu guna gayung, guna cebok, jadi tu kita dah kita sedikit dah tu. Sebab kita dah keluarkan dah air tu daripada sebahagian air tu, daripada air yang banyak yang terkumpul tu kita dah keluarkan. Maka yang kita gunakan tu sekarang ni dia dah duduk dalam bekas yang lain. Maka dikira sebagai air yang sedikit. Jadi kalau lepas tu kita basuh kepala, basuh muka apa semua, jadi air yang turun ataupun air yang dah bercerai daripada tubuh badan kita tu, yang kita guna air sedikit tadi tu, itu dinamakan air musta'mal. Walau jumi'al ma'ul qalilul musta'malu hatta sara kathiran fa innahu yu'tabaru tahuran. Sebut itu masalah. Dia kata kalau dihimpunkan air yang sedikit yang musta'mal. Air yang sedikit, air yang musta'mal. Telah hampa 3 orang. Jadi hak pertama pakai ayak. Ayak ni dah ayak yang sedikit ni musta'mal. Hak kedua ni pun sama juga pakai ayak sedikit musta'mal. Yang ketiga pun pakai juga ayak yang sedikit, semua jadi musta'mal. Lepas tu dikumpulkan ayak tadi semua tu,
tak suruh buat, nak bagi tahu hukum. Kan? Kita tak mau buat dah sebab benda tu dah, orang kata apa, kita nafsu kita ataupun adalah nafsu kita tak mau dah guna apa yang bekas guna. Biasanya macam tu. Cuma kita nak bagi tahu hukum benda tu. Jadi kalau dah ayat yang bekas guna ni, yang ni mandi tadi, A mandi, B mandi, C mandi. Lepas tu ayat yang sedikit tadi yang digunakan tu, kurang 2 kolah tu dihimpunkan. Himpun jadi cukup 2 kolah. Cukup 2 kolah. Maka waktu tu air tu diiktibarkan sebagai tahur, suci. Fa innahu yu'tabaru tahuran. Okey. Yang ketiga, an yanfasilal ma'u anil udwi. Yang ketiga, syarat air tu nak jadi air mustakmal, air tu bercerai daripada anggota. Maksudnya air yang kita gunakan untuk basuh muka tu, kita basuh muka, jadi ayak tu masih ada lagi kat muka kan. Selagi mana ayak tu masih berlalu ataupun berlari, mengalir di muka kita, maka ayak tu kita tak hukumkan lagi dengan mustakmal. Kecuali bila ayak tu dah mengalir dan jatuh daripada muka kita, maka barulah kita hukum ayak tu ayak mustakmal. Okey, boleh faham situ kan? Li'annal ma', sebab apa? Dia kata li'annal ma'a ma dama mutaraddidan 'ala al-'udwi la yathbutu lahu hukmul isti'mal. Kerana dia kata ayat yang kita guna basuh muka tadi ataupun basuh tangan ke, yang kita guna tu lah untuk basuhan pertama tu, selama mana ayat tersebut masih lagi mutaraddid, kita kata masih ada di atas anggota, masih atau mengalir ada di atas anggota, maka tidak sabit baginya hukum isti'mal. Dia lepas dah bercerai, dah jatuh, dah gugur daripada anggota yang dibasuh tu, barulah barulah sabit hukum isti'mal, maka ayat tu kita akan hukumkan sebagai ayat mustakmal. Sebab tu kita guna ayat yang sikit, kita ambil sikit, lepas tu kita letak kat muka, kita boleh sapu. Kan? Kita boleh ikutkan ayat tu sikit je, tapi kita boleh guna untuk satu muka. Dan boleh guna satu muka sebab kita luaskan tempat basuhan basuhan kita tu. Kan? Kita masuk yang sedikit itulah kita buat basuh kat kawasan atas muka, bawah, kiri, kanan dan sebagainya dengan air yang sedikit itu. Sedangkan air yang sedikit itu dia pasti dia akan kena pada satu kawasan dulu. Lepas tu kita yang ratakan ke kawasan yang lain. Jadi tak ada masalah sebab selagi mana air tu masih di muka, maka tidak sabit baginya hukum isti'mal. Yang ketiga, alla yanwiya al-ightiraf. Ketiga, dia tidak niat ightiraf. Jadi ayat tu ayat mustakmal. Yang pertama, dia ada syarat yang pertama, kena pastikanlah pada ayat tu digunakan pada fardu taharah. Yang kedua, ayat tu sedikit. Yang ketiga, ayat tu tidak bercerai daripada anggota. Dan yang keempat, dia tidak niat ightiraf. Dia tidak niat cedok. Ayat sikit, lepas tu dia pergi cedok ayat tu. Dia ambil guna tangan dia tanpa dia niat ightiraf, tanpa dia niat cedok. Dia tak niat pun, aku ambil ni untuk basuh di luar bekas. Ayat ada dalam bekas, dia ambil ayat tu guna tangan dia, dia tak niat pun nak basuh kat luar bekas. Dia masukkan tangan tu memang dia niat sekali memang untuk angkat hadas. Dia dah basuh muka dah. Basuhan pertama tak ada masalah lagi. Dia ambil yang kali pertama tu tak ada masalah lagi sebab dia tak niat lagi. Dia niat bila dia basuh muka kan. Jadi waktu dia basuh muka tu dia niat. Jadi cedokan yang pertama tu ni masalah dalam bekas ayat tu sedikit kurang dari 2 kolah. Jadi cedokan pertama dia ambil tu tak ada masalah lagi sebab belum ada lagi niat mu'tabarah, niat yang diiktibarkan. Jadi niat dia iktibarkan ketika dia ambil wuduk lah. Ketika rukun pertama basuh muka. Jadi dia tak basuh muka lagi. Jadi dia basuh muka disertai dengan niat. Okey, settle dah basuh muka. Lepas tu
dia nak basuh tangan pula. Katalah dia basuh muka dah selesai dah. Sekarang ni dia nak basuh tangan pula. Bila dia nak basuh tangan tu, dia masukkan tangan dia. Dia bukannya niat tangan dia tu sebagai cedok, sebagai pencedok, sebagai alat. Maknanya dia tak masukkan tangan dia tu, dia tak niat, dia tak kosok dalam hati dia untuk dia ambil air tu, untuk dia basuh tangan dia di luar bekah. Tapi memang dia masukkan tangan tu memang nak apa? Kita kata memang nak basuh sekali tangan-tangan lah kat dalam tu untuk rukun yang kedua. Macam kadang-kadang kita perasan kan orang ambil sembahyang kat kolah, dia masukkan tangan dia tu memang dia niat nak basuh tangan dah. Lepas tu dia gerak-gerakkan tangan dia dalam kolah. Kalau biasa tengok orang buat, itu memang dia niat nak basuh tangan dalam tu. Bukannya dia niat nak basuh di luar. Ada orang dia cedok walaupun dalam kolah, dia cedok, lepas tu dia basuh kat luar, dekat luar kolah. Ada orang yang masuk terus dalam tangan dalam kolah, memang niat nak basuh dalam tu. Okay, jadi kalau dia masukkan tangan dia dan dia niat memang nak basuh tangan tu sekali, maka ayat tu jadi ayat mustakmal. Ayat tu ayat mustakmal. Tapi kalau dia niat ightiraf, dia niat cedok, maka tidak ada masalah, ayat tu tidak jadi ayat mustakmal. Hukum dia secara terperinci sikit akan datang selepas ni. Dia pun kata wasayati hukmu niyatil ightiraf qariban. Dan akan datang hukum niat cedok ni nanti. Muka surat sebelah tu. Kita akan masuk sampai situ insya-Allah. Baik, habis itu 4 syarat sesuatu ayat tu jadi ayat mustakmal. Kemudian syarah nak sebut sedikit tentang masalah al-ghusalah. Syarah nak sentuh sikit tentang masalah air al-ghusalah. Apa dia air ghusalah ni? Kata syarah, al-ghusalah yal ma'ul musta'mal fi izalatin najasah. Air ghusalah adalah air yang digunakan pada menghilangkan najis. Jadi air yang kita gunakan, contohnya ni ada ketah, ni ketah ataupun tisu kan. Lepas tu katalah kena najis, dekat sebahagian ni ada kena najis. Lepas tu ana tuang air untuk hilangkan najis yang ada kat sini. Okey. Jadi air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis ni dinamakan air ghusalah. Dinamakan air ghusalah. Air yang digunakan pada menghilangkan najis. Kalma'u kalma'i. Kok mana kalma'u? Kalma'i. Bagi bawah. Kalma'i alladhi ghusila bihi thawbun mutanajjisun. Seperti air yang dibasuh dengannya pakaian mutanajis. Jadi pakaian yang kena najis, ikutlah pakaian ke, cuma contoh yang nak bagi tadi, ketah ataupun tisu. Telah ni pakaian kena najis. Jadi kita nak basuh pakaian tu. Jadi air yang kita guna untuk basuh pakaian tu, yang telah digunakan untuk basuh pakaian tu, nama dia al-ghusalah. Air yang telah digunakan untuk basuh pakaian yang kena najis tu, nama dia ayat ghusalah. Jadi ayat ghusalah tu suci ke tidak? Itu persoalannya. Yang tu yang kita nak tengok ni. Jadi kata dia, wahasiluha, kesimpulan masalah ghusalah ni, annal ghusalata taratan takunu kathiratan. Ayat ghusalah ni, itu ayat yang telah digunakan untuk menghilang najis, terkadang banyak. Ayat tu banyak maksudnya 2 kolah dan lebih. Jadi kalau banyak, fayuh kamu alaiha bitaharati bi syarti adami taghayyur. Jadi kalau ayat yang digunakan tu banyak, maka dihukumkan ke atas ayat ghusalah tadi dengan taharah, dengan suci. Kita kata ayat tu suci dengan syarat bi syarti adami taghayyur, dengan syarat ketiadaan berubah. Maknanya ayat tu tak berubah. Sebab ayat yang berubah disebabkan najis, walaupun perubahan tu sedikit, ayat tu jadi mutanajis.
Kita tak masuk lagi, tak sampai lagi kan perbahasan ayat mutanajis. Cuma nak bagi tahu hukum, ni kita sebut awal lah. Maknanya hukum ayat yang kena najis, ayat yang banyak, ayat yang sikit kalau kena najis jadi mutanajis terus. Sama ada ayat tu berubah ataupun tidak. Tapi kalau ayat tu banyak kena najis, dia akan jadi mutanajis jika dia berubah, walaupun perubahan tu perubahan yang sedikit. Kan? Berbeza dengan perubahan dengan benda suci. Berbeza dengan perubahan dengan benda suci. Perubahan dengan benda suci yang kita bincang beberapa hari lepas dalam pengajian yang lepas, syarat ayat tu syarat ayat tu tak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Dia jadi tahir ghairu mutahhir sekiranya perubahan tersebut perubahan yang banyak, iaitu perubahan yang mengubah ataupun menukar nama ayat tu. Dia tak nama lagi ayat dah, kita tak panggil mak, tapi kita bagi nama lain dah. Waktu tu barulah yadur, maknanya bagi waktu tu mudarat lah, ayat tu tak boleh pakai lagi untuk bersuci. Tapi kalau najis berubah sedikit je, tak boleh pakai terus. Okey. Fa in taghayyarat fa hiya najisah. Nampak? Maka jika ayat ghusalah tadi berubah, maka ia adalah najis. Wa taratan takunul ghusalatu qalilatan munfasilatan. Dan terkadang ayat ghusalah tu sedikit dan munfasilah, dia dah bercerai daripada tempat basuhan tu. Sebab apa dia kaitkan dengan munfasilah? Sebab selagi mana ayat tu berada di tempat basuhan tu, kita tak hukumkan dia lagi. Kita tak bagi dia apa-apa hukum lagi. Kita tak hukumkan dia dengan mustakmal lagi. Macam tadilah, ayat yang masih tetap berada di anggota wuduk ataupun anggota mandi belum bercerai daripada anggota, maka kita tak sabit lagi baginya hukum istikmal. Sama kat sini juga. Sebab tu dia kaitkan ayat ghusalah tu qalilatan munfasilatan, sedikit dan dah bercerai. Fayuhkamu 'alaiha bitaharati bi syurut, maka dihukumkan ke atas ayat ghusalah tu dengan taharah, dihukumkan dia dengan suci dengan beberapa syarat. Yang pertama, an yakunal ma'u waridan 'alan najasah. Yang pertama, ayat yang digunakan tu warid. Dia ayat tu yang datang atas najis. Boleh faham tak? Ayat yang warid, yang datang atas najis. Ayat yang mendatangi pakaian yang kena najis tu. Ataupun apa-apa yang kena najis. Nak bagi contoh mudah apa? Kalau orang yang letak pakaian dalam mesin basuh, sebelum dia buka ayat, dia letak pakaian dulu. Lepas tu dia buka ayat. Jadi ayat akan turun akan mendatangi pakaian tu ke ataupun pakaian tu mendatangi ayat? Ayat mendatangi pakaian kan? Itu nama dia warid. Maknanya ayat tu warid ala najasah. Tapi ada setengah orang, kata macam yang mesin basuh manual kan? Kita boleh bubuh ayat dulu kan? Yang kita bubuh ayat dulu. Auto boleh tak? Maknanya kita isi ayat dulu. Lepas tu sekali baru kita bubuh baju. Isi ayat. Lepas tu bubuh dah penuh dah. Lepas tu sekali baru kita bubuh baju. Jadi baju tu kemudian. Baju tu kemudian. Jadi waktu ni ayat bukan warid ala najasah. Faham tak? Waktu tu ayat tak warid ala najasah. Tetapi ayat tu yang didatangi. Dia dikira maurud. Dia sebut maurud. Yang tu tak boleh. Yang tu tidak boleh. Dia syarat ayat tu mesti mendatangi pakaian ataupun sesuatu yang kena najis tadi. Tu syarat dia nombor satu, an yakunal ma' waridan 'alan najasah. Falau kana maurudan, maka kalau ayat tu maurud, maknanya ada ayat dulu, lepas tu baru datang benda yang kena najis tu. Ka'an wudi'al ma'u awwalan, seperti diletak ayat dulu yang pertama yang mula-mula,
summa wudi'a fihi thawbul mutanajis, kemudian diletak pada ayak, dalam ayak tersebut pakaian mutanajis, fa innal ma'a mutanajis, maka ayak tu jadi mutanajis. Tak? Ini pentinglah kita faham hukum-hukum apa ni, faham hukum ayak ni. Sebab kadang-kadang kita mengaji benda waktu kita kecil, sekolah rendah, lepas tu kadang-kadang kita setakat tu lah kita orang kita mengaji kan, sekolah rendah kafar, lepas tu dia faham dia tu masih cetek sebenarnya, dan ustaz ataupun ustazah dia tak ajak lah tinggi-tinggi lebih-lebih kan, sebab masih kecil lagi kan, kita tak sesuai lagi dengan kita, jadi sekadar je lah dia ajak dan apa yang ada dalam silibus kadang-kadang tu kan. Baik. Jadi ada benda yang kefahaman kefahaman dia tu kita kata mungkin salah faham ataupun silap faham kan. Jadi sebab tu pentingnya kita mengaji, kita teruskan mengaji, dan dah besar ni kita perbetul balik kefahaman kita tu, supaya ibadat yang kita buat tu ibadat yang kita kata bersih lah, bersih, betul, dan juga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab contohnya kadang orang dia nak basuh tangan dia luka, dia celup je dalam timba kan. Memang ayat tu tak berubah, tapi ayat tu sedikit. Bila ayat sedikit, walaupun tak berubah, ayat tu kita dihukumkan mutanajis. Tapi sebab kita jahil benda tu, bagi kita tak ada masalah kan. Baik, nombor 2, an yutahhiral mahalla al-maghsul. An yutahhira al-mahalla al-maghsul, yani an yutahhiral ma' al-mahalla al-maghsul. Ayat yang kita guna tadi tu membersihkan tempat yang dibersihkan tu. Ayat tadi tu menyucikan tempat yang dibersihkan, tempat yang dibasuh. Bi allam yabqa lin najasati ta'mun wala launun wala rihun wa illa hakamna bi najasatil ma'. Dengan bahawasanya tidak kekal bagi najis itu rasa, tidak juga kekal warna, tidak juga kekal bau. Maknanya contohlah, ni dah kena najis, ni pakaian, jadi kena najis. Lepas tu kita kata ada lah, dia punya ain tu dah hilang. Kita dah buang dah, ada contohnya kucing kencing ke, kucing berak ke. Jadi dah kering dah, ataupun kalau ada dia punya najis tu kita dah buang dah. Tapi bau masih ada. Jadi kita pun bersihkan, kita basuh pakaian tersebut, kita alirkan ayak. Jadi ayak yang turun tu, ayak tu dikira ayak ghusalah, dipanggil sebagai ma'ul ghusalah, air yang digunakan untuk membersihkan najis. Okey, sekarang ni ayak ni suci ke tidak? Sebab ayak ni sedikit, sebab tu kita tanya suci ke tidak kan. Sebab ayak dia sedikit, lepas tu dia bercerai dah daripada pakaian tu. Jadi kita tengok, adakah ayak yang melalui pakaian tadi, yang mengalir pada pakaian tadi, membersihkan najis tu? Maknanya dah tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa. Kalau jawapannya ya, tak ada dah bau, warna tak ada dah, rasa tak ada dah. Jadi ayak tu kita hukumkan sebagai ayak yang suci tapi tidak menyucikan. Tapi kalau masih ada bau lagi, ataupun masih ada rasa lagi, masih ada warna lagi, waktu tu ayak tu kita hukumkan dengan ayak sebagai ayak mutanajis. Dipaham? Kecuali adalah ada dia tak sebut dalam ni. Kecuali kalau warna tu susah untuk hilang. Kadang kena darah kan, kita dah dah basuh, kita dah gonyah-gonyah dah, kita dah gosok-gosok dah kan, tapi warna tu tak masih ada, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Begitu juga kalau bau, kita dah bersih dah, banyak kali dah, tapi bau tu masih tak hilang, kuat sangat, itu pun sama juga dimaafkan. Adapun rasa tak dimaafkan.
Tu maksud dia. Wa an yutahhiral mahal al-maghsul bi an lam yabqa lin najasati ta'mun wala launun wala rihun wa illa hakamna bi najasatil ma. Yang ketiga, alla yataghayyaral ma. Syarat yang ketiga, ayak yang digunakan untuk basuh najis tadi tak berubah. Yang pertama, syarat dia mesti ayak yang mendatangi pakaian tadi, pakaian yang bernajis tu. Yang kedua, ayak tu membersihkan tempat yang nak dibasuh tu. Dan yang ketiga, ayak yang jatuh tadi tu tak berubah. Tidak berubah. Katalah tempat tu bersih. Ayak lalu, kan? Kita ambil pakaian, kita lalukan ayak. Ayak tu melalui pakaian tu. Lepas tu ayak tu membersihkan tempat tu. Maknanya tempat tu dah tak ada bau, tak ada warna, tidak ada rasa. Tapi kita tengok kita bau ayak yang jatuh tu bau lain. Maknanya berpindah bau najasah tu kepada ayak tersebut. Ataupun warna dia berubah. Warna dia berubah ataupun rasa dia berubah. Fa in taghayyara fa huwa najisun. Maka jika berubah, maka ayak tu kita hukumkan sebagai najis. Syarat dia tak berubah. Wa in zalatin najasa an syai'il maqsud. Itu walaupun hilang najis daripada sesuatu yang dibasuh tu. Sebab tu kita penting sangat untuk kita buang air dulu. Tak. Contohnya budak kencing. Budak kencing atas kita kata atas simen ke ataupun atas tile ni. Lepas tu penting sangat kita buang air dulu. Sebab kalau kita tak buang air, kita cerak terus, akan bercampur ada ayak najis dengan ayak tak akan bercampur ada ayak mutlak dengan najis. Akan bercampur dan akan jadi ayak mutanajis. Jadi bila kita lap dulu, kan? Kita buang air dia dulu. Kita bagi hilang dulu, kita jadikan dia sebagai kita tukar dia kepada najis hukmi. Itu lagi cantik. Kita tukarkan dia kepada najis hukmi. Buang air dia, warna dia, kan? Semua dah hilang dah. Lepas tu cerak je ayak. Jadi bila kita cerak ayak tu, maka ayak yang digunakan untuk basuh tu, nama dia ayak rusalah yang suci tapi tidak menyucikan. Dia dikira ayak mustakmal. Tu kalau orang dulu-dulu mereka yang kita tengok, tak tahulah yang biasa nak tengok lah kat kampung-kampung tua-tua, kan? Mereka macam ada budak kencing ke apa, dia tak bagi kacau. Nampaklah hikmah kat situ, kan? Bila kita mengaji ni tak bagi kacau, biar dulu. Okey, angkat budak. Dia angkat budak. Lepas tu pergi ambil pakaian, letak dulu pakaian. Letak dulu pakaian, lepas tu bagi ayak tu betul-betul meresap dulu. Pergi meresap kat pakaian tu apa semua. Okey. Ambil lah bekas apa, ambil pakaian tu, buang bekas. Untuk supaya tak menitik. Sebab kalau menitik lagi, menitik ayak najis. Ataupun dia tak ambil pakaian pun, jadi dia macam lipat-lipat sikit pakaian tu, kan ada tempat-tempat yang tak terserap tu. Lipat-lipat sikit, lepas tu dia lap mau bagi kering. Lepas tu boleh dia ambil ayak. Dia ambil ayak bersih, dia lalukan ayak tersebut. Lepas tu dia sapu je lah. Maknanya ayak tadi tu hukum dia mustakmal. Ni ada syarat-syarat ni lah. Maknanya ayak tu warid, lepas tu dia menyucikan tempat, lepas tu dia tak berubah. Lepas tu tak berubah. Yang keempat, yang nak sebut sekali ni, alla yazida bin najasah waznul ma'. Tidak bertambah wazan ataupun berat ayak tadi tu, timbangan ayak tu dengan sebab najis. Jadi najis pun kita dah buang dah. Najis pun kita dah buang sudah, air dia tidak ada yang bertambah lah pada ayak tersebut. Jadi dia orang tua-tua buat dulu tengok. Jadi depa lalukan ayak, lepas tu ambil satu lagi kain ataupun tisu ke apa ke, lap ayak yang digunakan untuk basuh tadi. Jadi ayak tu ayak mustakmal. Jadi pakaian tadi tu tak ada masalah, dia nak jemak terus pun boleh. Tapi biasanya orang basuh dulu, kan. Tapi tempat tu sekarang ni dah suci dah. Mai orang sekarang ni masalah dia, depa mop. Depa lap, depa buang najis tu, lepas tu depa mop. Bila depa mop,
tidak ada jaryul ma, mengalir air tu tak ada. Sebab dia syarat dia ghasal ni mesti ada, al-ghaslu ni mesti ada jarayanul ma ataupun jaryul ma. Dia mesti air tu mengalir. Jadi kalau mop, air tak mengalir. Kecuali kalau dia mop tu hak kali pertama tu dia bawa keluar daripada daripada timba tu, dia ambil mop, ada air banyak. Lepas tu dia bawa keluar daripada timba tu dengan air-air dia sekali. Ada banyak. Dengan air-air sekali, pak, kena. Lepas tu air tu banyak. Waktu tu kira kata kadar dia kadar yang mengalir lah. Lepas tu dia guna lap. Itu tak apa. Tapi kalau dia perah dulu, tak ada lah. Itu memang tak ada air yang mengalir. Boleh faham kan? Biasa tengok orang macam mana orang buat kan. Hatta itu pun berlaku. Waktu kat Sudan, ada sahabat ni, ada baru mengaji lah. Semalam tu baru mengaji pasal bersih najis. Tapi waktu tu kadang-kadang mengaji, praktikal tak jadi macam kita mengaji. Dia mengaji dah. Malah esok tu kucing kencing. Kucing kencing. Bila kucing kencing tu, dia macam mana? Dia pi lap kot. Lap pun macam tak pun nak habis. Lepas tu dia pi ambil mop. Dia pi mop. Elok daripada tempat tu sikit, habis jadi kawasan yang bernajis tu jadi besar. Nak balik daripada mengaji, depa cakap bagi tahu ni si fulan ni apa ni mop. Tak cakap apa lah. Tanya kat mana tempat dia mop apa semua. Memang masuk bilik tu pun bau hancing. Tak hilang pun bau. Bau pun masih tak hilang. Lepas tu kita lap-lap sikit apa semua tu. Bagi hilang bau apa semua kawasan-kawasan tu. Lepas tu baru ambil air, cerak air kat situ. Dia benda tu sebenarnya mudah je kalau kita faham dan kalau kita buat ikut dia punya tertib dia. Tapi masalah dia kita tak buat ikut tu. Tu dia jadi payah, kadang dia jadi makin membesar. Tempat yang kecil dia jadi besar. Samalah kalau kena kat kapet ke apa ke, maknanya buang dulu air najis tu. Buang air najis dulu, ambil air sikit, lepas tu lap-lap. Tuang air sikit, ambil lap, ataupun basahkan tisu ataupun basahkan pakaian, lap tempat yang basuh, ataupun kita kata lap tempat yang kena najis tu. Maknanya kita nak bagi nak tukarkan dia. Kita tukarkan dulu najis tadi tu kepada najis hukmiyah. Kalau tak mau basuh semua lah. Kalau tak mau basuh semua, takut rosak apa semua kan. Jadi kita tukar dulu kepada najis hukmiyah. Jadi ambil tuang air ke, atau basahkan tisu ke, kain ke, lap tempat kena najis tu. Contohnya, sampailah dah hilang bau, warna dan juga rasa. Lepas tu barulah tuang air. Baru tuang air, kita alirkan air. Jadi air yang digunakan untuk basuh tu, dia akan jadi air ghusalah. Dengan syarat kita kena buang sifat-sifat dia tu lah. Sebab takut air tu yang kita alirkan tu lagi berubah pula. Okey, boleh faham ? Okey. Wa ammal ghusalah ghairul munfasilah fatahiratun. Adapun air ghusalah yang tidak bercerai daripada tempat basuhan tu, maka hukum dia suci. Li'annal ma'al mutaraddid ala syai' la hukmu tahir al-mutahhir hatta yanfasila anhu. Kerana air yang masih kita kata ada ke atas tempat sesuatu tempat yang dibasuh tu, bakinya hukum suci lagi menyucikan sehinggalah dia bercerai daripada tempat tersebut. Boleh kita hukumkan sama ada mustakmal ataupun mutanajis. Tanbihun. Ini masalah niat ikhtiraf tadi. Dia kata law adkhala al-mutawaddi'u yadahu ba'da ghasli wajhihi jami'ihi marratan awil junubu ba'da niyyati fi ma'in dunal kullatain faghtarafa wa nawal ikhtiraf
lam yadurra. Wa illam yanwi al-iqtirafa sara al-baqi musta'malan. Jadi dia kata tanbih, ni satu penjagaan. Dia kata kalau orang yang berwuduk memasukkan tangan dia selepas membasuh muka dia, tapi dengan syarat lah selepas membasuh muka dia kesemuanya. Kesemuanya. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab selagi mana muka kita tak habis basuh lagi, selagi tu basuhan pada tangan kita tak dikira. Sebab syarat pada wuduk ada tertib. Berbeza dengan mandi. Mandi dia satu anggota. Satu badan ni dikira sebagai satu anggota. Maka tak bagi mudarat. Tak bagi mudarat, tertib. Tak ada tertib lah. Memang satu badan tu satu anggota mandi. Jadi dia nak mula mana-mana dulu pun boleh, tak ada masalah. Berbeza dengan wuduk, dia kena ikut tertib. Muka dulu, tangan dulu. Jadi selagi mana muka tak selesai lagi, selagi tu basuhan pada tangan tidak dikira. Selagi mana tangan tak selesai, selagi tu sapuan pada kepala tidak dikira. Selagi mana kepala tak selesai lagi, selagi tu basuhan pada kaki tidak dikira. Sebab tu dia kaitkan di sini selepas dia membasuh wajah dia kesemuanya. Marratan, sekali. Kalau dia nak basuh muka sekali. Tapi kalau dia nak basuh muka tu 3 kali, selepas basuhan yang ketiga lah. Kalau dia nak basuh muka dia 2 kali, selepas basuhan yang kedua. Boleh faham lah? Sekali tu kalau dia nak basuh sekali. Lepas dia basuh muka apa semua tu sekali, okay, habis dah yang tu. Dia nak basuh tangan dia pula. Dia nak basuh tangan dia pula. Muka dia nak basuh sekali ya. Lepas tu dia nak basuh tangan dia pula. Lepas tu dia pun masukkanlah tangan dia tu ke dalam ayak yang kurang 2 kolah. Okey. Boleh Dia masukkan, ataupun kita habiskan yang tu dulu. Dia masukkan tangan dia ke dalam ayak yang kurang 2 kolah. Fi ma'in dunal kullaitain. Saya kita sebut junub. Sama aja. Dan dia masukkan lau adkhala al-mutawaddi'u yadahu ba'da ghusli wajhihi jami'ihi marratan fi ma'in dunal kullaitain. Dalam ayak yang kurang 2 kolah. Faghtarafa, dia pun cedak. Dia masukkan, dia cedak ayak dalam tu wa nawal ikhtiraf. Dan dia niat dengan cedokan tersebut, dengan ambil ayak tersebut, dia niat cedak. Dia jadikan tangan ini sebagai alat untuk ambil ayak. Dan dia niat untuk basuh di luar bekas. Ambil ayak dalam bekas kurang 2 kolah, dan dia niat untuk basuh di luar bekas. Jawabnya lam yadur, tidak bagi mudarat. Lam yadur, maksudnya ayak tu tak jadi mustakmal. Wa illam yanwi al-ikhtiraf, dan jika dia tidak niat ikhtiraf, dia masukkan tangan tu memang dia niat nak basuh tangan. Dia tak niat ikhtiraf. Saral baqi mustakmalan. Jadilah air yang berbaki tu dalam bekas tu. Syaratnya ayak tu sikit lah. Kalau ayak tu banyak tak ada masalah. Syaratnya ayak tu sedikit. Kalau ayak banyak, macam orang ambil kat kolah masjid kan, surau, dia masukkan ayak, dia masukkan tangan dalam ayak, dia kocok-kocok tangan dia memang niat nak basuh dalam tu, tak ada masalah. Ayak tu tak jadi mustakmal sebab ayak tu lebih daripada 2 kolah. Ni kurang daripada 2 kolah. Jadi dia masukkan tangan, lepas tu dia angkat. Setelah dia ambil tangan, dia memang niat nak basuh mana yang dah terkena tangan dia tu ke dalam ayak tu. Itu kira dah terbasuh sekali. Lepas tu dia ambil, lepas tu dia bawa keluar tangan dia kan. Jadi yang mana masih, kita kata yang mana masih ayak yang masih ada pada tangan dia tu, tak apalah, itu boleh diguna, dia boleh sempurnakan wuduk dia. Sekarang ni ayak yang ada dalam bekas tu dah jadi mustakmal. Ayak dah ada dalam bekas tu dah jadi mustakmal sebab dah berpisah daripada tangan dia. Jadi tak boleh lagi nak digunakan. Saral baqi mustakmalan. Disebut dalam syarah tu, al-makna annahu yushtaratu fil ma'il qalil li'alla yakuna al-ma'u mustakmalan an yanwiya al-mutatahhiru bihi li raf'il hadathil asghar awil akbar niyata al-iqtiraf. Bahawasanya disyaratkan pada air yang sedikit supaya dia tidak jadi, supaya tiadalah air itu jadi mustakmal. Bahawasanya orang yang bersuci itu dia niat dengannya untuk mengangkat hadas
untuk mengangkat hadas kecil ataupun besar, dia niat ightiraf. Jadi syarat dia niat ightiraf. Sama juga mandi. Masalah mandi, wa masalah Sayyidina Muhammad. Masalah mandi selepas katalah orang tu mandi, dia basuh tangan dulu kan. Okay, dia basuh tangan, dia dah niat dah. Mula-mula dia basuh tangan kat luar lah kan. Dia niat dah. Ataupun dia basuh dia punya kemaluan dia apa semua tu. Waktu tu dia tak basuh lah dalam bekas tu kan. Dia cedok lah. Dia cedok, dia basuh, lepas tu dia niat kat situ contohnya. Ataupun dia niat waktu dia basuh tangan. Lepas tu dia nak cedok pula. Kita kata nak cedok pula untuk basuh benda lain. Ataupun tadi dia bau, macam mana saya nak cakap? Ada yang sebut, dia ada iskal sikit kat sini katanya, tapi anda malah nak masuk tentang iskal tu. Anda tu bagi contoh yang contoh yang mudah untuk apa nampak masalah ni. Dia kata sini awil junub ba'dan niyah. Orang yang junub selepas dia niat. Jadi katalah junub tu dia basuh dia mulakan dengan basuh kemaluan. Contoh, dia basuh kemaluan. Jadi tadi dia ada maknanya ada kawasan tadi dia guna ayak lain, contohnya dia basuh kemaluan dia. Okey, lepas tu ada ayak dalam bekas, kurang dia ada 2 kolah. Sekarang ni tangan dia tak terbasuh lagi semua. Boleh jadilah ada yang dah terbasuh sikit tadi kan, waktu dia basuh kemaluan dia. Kan? Tapi sekarang ni dia nak masukkan tangan dia dalam bekas ayak yang kurang 2 kolah. Dia dah niat dah mandi. Faham tak? Jadi sekali bila dia masukkan tangan dia dalam ayak tu dan dia tak niat ightiraf, maka tangan dia tu dikira terbasuh. Terbasuh dengan ayak tadi tu. Faham tak? Bila dia keluarkan, maka ayak tu jadi ayak musta'mal. Kalau dia tak niat. Jadi nak jadi tak mau bagi jadi ayak musta'mal macam mana? Kena niat ightiraf. Maksud niat ightiraf tu bukanlah dia kena kata nawaitul ightiraf. Tak. Bukan itu maksud dia. Ulama tak kata macam tu. Maksudnya waktu dia ambil ayak tu, apa dia kosok dalam hati dia? Adakah dia ambil ayak tu untuk basuh di luar? Seperti kebiasaan orang buat. Kan biasa orang buat, mereka ambil ayak, mereka basuh muka kat luar bekas. Ambil ayak, basuh tangan dekat luar bekas. Jadi cukup lah ada kosot macam tu dikira sebagai niat ightiraf. Adapun kalau tak ada niat, memang dia masukkan tangan untuk basuh tangan sekali. Waktu dia ambil itu, dan juga basuh di luar bekas. Itu tak ada niat ightiraf. Itu dia jadi apa? Maknanya dia ada niat nak basuh sekali kat waktu tu. Bukan niat ightiraf saja. Jadi waktu tu ayak tu jadi ayak musta'mal. Dan ini masalah ni masalah Sayyidina Umar. Masalah ni bukan sahaja ramai daripada talabatul ilmi yang tak tahu kan, bahkan bukan saja orang awam yang tak tahu, bahkan penuntut ilmu terkadang ramai juga yang tak tahu masalah niatul ightiraf ni. Sebab tu macam ulama macam dia tak syadid sangat, dia tak keras dalam masalah ni sebab ada khilaf. Bahkan sebahagian ulama Syafi'iyah pun mengatakan tidak wajib pun niat ightiraf. Kat bawah tu sebelum habis tu anda tak baca semua. Waqtara al-Imam al-Baghawi wal Imam al-Ghazali wa ghairuhuma adama wujubi niyatil ightiraf. Nampak? Imam Baghawi, Imam Ghazali dan selain daripada keduanya, mereka memilih ketiadaan wajib niat ightiraf. Tapi pendapat muktamad itulah pendapat muktamad wajib niat ightiraf yang dalam mazhab. Tapi itu pilihan dan biasanya mengaji dengan masyayikh pun macam tu, dia kata tak perlu nak syadid-syadid sangat masalah ni. Sebab di sana ada juga pandangan yang memilih tidak wajib niat ightiraf. Qala Syekh Aba Makhramah fala yushaddid 'ala al-ami bal yuftihi bi adami wujubiha.
maka seseorang tu dia tidak keras lah ataupun syadid ke atas atau tegas, keras ataupun tegas ke atas orang awam, bahkan yuftihi, dia fatwakan kepada orang awam tu bi adami wujubiha, dengan ketiadaan wajib niat iqtiraf. Mau kita mengaji lah juga sebab dunia ada dalam kitab, jadi kita mengaji, kita tahu hukum, dan kita keluar daripada khilaf tu lebih bagus. Kita sebagai orang yang tahu, kita keluar daripada khilaf. Jadi dalam syarah tu, antara yang anda sebut tadi lah, itu antum boleh, hampa semua boleh baca sendiri. Wa mahallu hadhihi niyyah fil wudu' anil hadas wa mahallu niyatil iqtiyah fil ghusli anil hadasil akbar. Itu boleh baca. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita masuk kepada fasal baru, wa yanjusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'i'at bi wuqu'in najasati fihi. Ini nak sebut pula dalam fasal ni ma' mutanajis. Wallahu ta'ala alam.